Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Tun? Dah lama dah nampak. Boleh-boleh lah. Korang. Aduh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cikgu, macam mana tadi? Okey makan? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak cikgu support saya. Assalamualaikum Dr. Muhammad Imad. Assalamualaikum Dr. Muhammad Imanuddin. Assalamualaikum Dr. Imanuddin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suara ke? Dengar dah. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi saya pakai dua ni yang saya bercakap gunakan handset. Handset tadi masa nak join tadi tak boleh join. Dia cannot admit, tak boleh masuk.
Lepas tu uninstall balik, masuk balik baru boleh. Tu yang lambat sikit tadi berespon tu. InsyaAllah macam biasa pukul 9.40 kita akan mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razia. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Lama tak nampak Amna. Saya sihat, suami je yang tak sihat. Oh, alhamdulillah kau dah sihat tu. Itulah. Sekarang dah pakai kursi roda dah suaminya. Allahu akbar. Kenapa? Alat lututnya pun entah, lututnya dah lari, lepas tu nanti nak buat operasi apa entah. Itulah saya kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tu. Yalah, tak apalah nak buat macam mana. Kadang-kadang bila masa kita boleh tu kita bolehlah attend. Kalau tak boleh nak buat macam mana kan. Ya tu. Esok lusa lah baru pergi rujuk dekat pakar. Kat hospital Serdang. Buat operation lutut lah. Nak buat operasi lutut. Sebelah lah, sebelah. Sebelah kiri. Okey. Dulu masa muda-muda terlampau aktif. Dah rasa kesannya masa tua lah. Memang kan kesannya kita dah tua baru dapat rasa kesan. Tabaklah dengan ujian Allah. Yelah. Alhamdulillah lah juga. Kita doakan supaya kita baik. Okey, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga kita mampu lagi untuk terus bersama-sama untuk berada secara berjemaah secara maya di Google Meet untuk kita sama-sama meneruskan program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-214. Alhamdulillah. Tuan dan puan sekalian, insyaAllah
Khalifah kita pada malam ni sudah pun berada bersama-sama dengan kita di Google Meet. Cuma kawan-kawan kita masih ada yang lewat akan masuk, Walau bagaimanapun sekarang ni dah pukul 9.42, marilah kita teruskan mulakan program kita seperti mana yang kita siarkan, di mana kita bermula pada pukul 9.40. Marilah sama-sama kita buka program kita sekali lagi dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada malam ni sekali lagi kita bersuah muka dengan khalifah kita malam ni ataupun guru kita pada malam ni, iaitu tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar, di mana pada malam ni merupakan penampilan kali kedua doktor bersama kita, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ingat dulu banyak nasihat doktor tentang kesihatan, penjagaan kesihatan yang kita macam mana kita nak menjaga kesihatan ketika penampilan pertama dulu, panjang juga, insya-Allah. Jadi sekali ni pada malam ni kita jemput doktor, sebenarnya jemput pun secara bidan terjun, baru bagi tahu kemarin, alhamdulillah doktor setuju untuk bersama kita pada malam ni, di mana pada malam ni kita bersiaran untuk siri yang ke-214. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Dr. Imaduddin dah merupakan kali kedua penampilan dalam program ni, rasanya dah faham apa yang kita lakukan dalam program ni, insya-Allah. Jadi oleh sebab tu, mari rasanya kita tak perlu berceloteh panjang, kita akan terus mulakan program kita seperti biasa, iaitu kita akan meneruskan lagi membaca Al-Quran 2 muka surat pada malam ni, di mana pada malam ni kita akan menyambung surah yang kita baca kemarin, yang kita mulakan kemarin, iaitu surah surah Sabah. Semalam kita berhenti pada ayat 7, hari ni kita akan sambung ayat 8 sampai ayat 22 di muka surat 429 dan juga 430. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 429 dan 430. InsyaAllah selepas ni saya akan mempersilakan Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat yang berkenaan, dan kita akan sama-sama dapat dengar di rumah masing-masing, dan kita akan dapat ikut sama-sama membaca secara tertil di rumah masing-masing, insya-Allah. Selepas saja selesai kita membaca ayat yang berkenaan, insya-Allah saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat berkenaan dalam bahasa Melayu. Selepas tu barulah saya akan mempersilakan sekali lagi Al-Fadhil Dr. Muhammad Imaduddin untuk memberikan tazkirah kita pada malam ni sebelum kita berehat dan tidur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia dengan Al-Quran atau untuk nak tengok di skrin, insya-Allah saya akan tayangkan di skrin. Jadi dengan tidak membuangkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar untuk meneruskan siri generasi Al-Quran kita, siri yang ke-214. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء
إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السبت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتا أكل خمس وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita pada malam ni dah dapat pun membaca dua lagi muka surat
daripada Al-Quran, di mana kita dapat meneruskan membaca daripada surah Sabah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Kita bertuah pada malam ni dapat sama-sama membaca secara tertib mengikut seperti mana bacaan yang telah diperdengarkan oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar. Alhamdulillah. Seterusnya insya-Allah saya akan membacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat yang berkenaan iaitu ayat 8 sampai ayat 22 surah As-Sabah. Surah Sabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Adakah dia mengadakan pembohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam kesiksaan dan kesesatan yang jauh. Maka adakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami mahu, nescaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan mereka dalam berkeping-keping dari langit. Demikian itu benar-benar terdapat dan kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dan telah kami berikan kepada Nabi Daud alaihissalam kurniaan daripada kami. Kami berfirman, wahai gunung ganang dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami melembutkan besi untuknya. Iaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan buatlah kebajikan. Sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman alaihissalam yang perjalanannya pada waktu pagi dan petang sama dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka daripada perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka pada para jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam mengikut apa yang dikehendakinya. Antaranya membina bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung pinggan-pinggan yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Nabi Daud alaihissalam untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ketika kami menetapkan kematian ke atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahawa jika mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak kekal dalam azab yang menghinakan. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik tenteram dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami gantikan kedua-dua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asli dan sedikit pohon syir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkati Syam. Beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan selamat. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan bererti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan perbicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya kejadian yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Sesungguhnya iblis telah dapat menyaksikan terhadap mereka kebenaran sangkaannya.
lalu mereka mengikutinya kecuali dengan sebahagian daripada orang-orang mukmin, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan untuk kami membezakan siapa yang beriman kepada hari akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peranan dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang maha suci. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sama-sama dapat juga mendengar pada malam ni terjemahan dalam bahasa Melayu pada ayat-ayat yang kita baca, itu daripada ayat 8 hingga 22 surah Sabah sebentar tadi. Semoga dengan kita memahaminya dalam bahasa Melayu tersebut, dapatlah sedikit sebanyak kita memahami apa yang Allah perintahkan ataupun apa yang Allah firmankan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Al-Quran untuk kita baca setiap hari, insya-Allah. Jadi semoga dengan kepahaman itu dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kehadap Allah SWT, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang baik, yang menurut apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah tegah, insya-Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan serahkan kembali program malam ni kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin untuk memberikan tazkirah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Boleh dengar suara saya ke? Alhamdulillah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. قال الله في كتابه العزيز إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Seperti mana kata seorang sahabat Rasulullah, iaitu Syahban, selamat datang wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya para pencari ilmu akan dikelilingi dan dibentangkan padanya sayap-sayap para malaikat. Kemudian para malaikat saling naik ke langit dunia dengan tetap membentangkan sayapnya kerana mencintai terhadap apa yang mereka cari. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tabari, Ibn Hibban dan juga Hakim. Jadi hari ini mungkin kurang dia punya apa tentang perubatan kot. Bosan kot dengar tentang perubatan. Okey. So hari ini mungkin kita sama-sama apa berbincanglah berkenaan sebuah buku. Actually saya diminta oleh Cikgu Rahim ni pun last minute, so macam persediaan dia tu dia kurang rapi ya. So saya minta maaf kalau ada sedikit kelompongan. Okey. Jadi saya baru bukan selesai baca, selesai sedikit apa menelaah buku daripada Al-Alamah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semua kenal lah, sebut Yusuf Al-Qaradawi semua kenal insyaAllah. Kan, begitu banyak buku dia dalam Islam ni, peradaban sekarang ni, yang contemporary ya, maksudnya yang bersifat semasa lah.
okey, dah banyak juga ilmu-ilmu yang datang daripada beliau masih boleh digunakan sehingga sekarang lah. Buku 20-30 tahun lepas pun masih boleh digunakan untuk kajian sampai sekarang. Kan, antara bacaan saya untuk Yusuf Qaradawi ni contohnya buku Halal Haram lah. Dan ni antara buku yang saya selalu baca kan. Dan juga ada sebuah buku yang mungkin saya suka untuk jelaskan kepada tuan-tuan pada hari ini kan, sebuah buku yang sebenarnya jarang disebut dalam dunia Islam, tapi sebuah buku yang sangat penting daripada karya Yusuf Qaradawi, iaitu buku Thaqafah Ad-Da'iyah. Okey, buku ni maksud Thaqafah Ad-Da'iyah ni maksudnya pemikiran seorang pendakwah kan. Di mana dalam buku ni kan, Yusuf Qaradawi dia banyak menekankan berkenaan seni berfikir, asas-asas berfikir kan, asas-asas dakwah kan, yang perlu ada pada seorang da'i, seorang pendakwah. Mungkin kalau kata kita sebut kata dakwah ni semua pakat takut kan, semua pakat lari kan. Sedangkan ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi kan. Malaikat bertanya kepada Allah sendiri dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh baca. So dekat situ Allah malaikat bertanya, kenapa kamu nak mencipta makhluk yang akan menyebabkan kerosakan di atas muka bumi? Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Jadi apakah sebab besar kenapa manusia tu dicipta? Kadang kita nak kena balik kepada objektif penciptaan manusia. Jadi kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang apa sebab besar seorang manusia tu dicipta di atas muka bumi sebagai seorang khalifah. Jadi kalau kita tengok daripada ayat-ayat yang disebut daripada awal tadi surah As-Saba, Cikgu Rahim bersebut tadi pada ayat awal berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Kan, ayat yang saya sebutkan tadi pun kan berkaitan rapat dengan ayat yang hampir sama, iaitu inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan juga malam dan siang, la ayatin liulil albab, sesungguhnya ada tanda-tanda kepada orang-orang yang berfikir. Berfikir tu kataan kat situ adalah tentang fikr, tentang thaqafah, pemikiran tu. Okay. Iaitu orang yang berdiri, orang yang sujud, orang yang tunduk kepada Allah. Okey. Dan kemudian Allah juga menyebutkan kebalikan daripada orang-orang yang tidak berfikir. Allah sebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. So apa kebalikan daripada orang yang berfikir tadi? Allah cakap sesungguhnya kami akan mengisi neraka Jahannam tu daripada jin dan juga manusia. Mereka yang Allah memberikan hati, berikan akal fikiran, tapi tak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang yang diberikan mata, yang diberikan penglihatan, dia tak melihat. Dia buta daripada melihat kebesaran-kebesaran Allah. Dan dia melihat benda-benda yang maksiat. Okey, dan juga pendengaran yang tidak digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik, lebih banyak mendengar kata-kata yang buruk. Mereka inilah seperti haiwan ternak. Bahkan mereka lagi teruk daripada haiwan ternakan tu. Nak cakap kata lembu tu lagi teruk daripada lembu. So yang ni kenapa Allah sebut pada siapa? Pada mereka yang tidak berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Allah
kan, di dalam Al-Quran, Rasulullah di dalam sunnahnya, sahabat-sahabat ya, di dalam hadis-hadis, begitu juga tabi'in dan sebagainya, kan. Mereka adalah orang-orang yang berfikir. Okey, kenapa saya cakap kata orang yang berfikir ya? Sebab saya dapat tengok adakah orang-orang seperti Abu Jahal, kan, adakah mereka ni orang yang tak ada ilmu? Abu Jahal ni adalah seorang pemimpin besar pada waktu Rasulullah dulu, kan. Dia adalah seorang penjajah yang hebat. Kalau kata zaman dulu, kalau kata masa time Mekah, kalau kata orang tu syair bagus tu, dia memang hebat lah. Dari segi bahasa dia. Okey. Kemudian adakah dia bukanlah orang, adakah dia orang miskin? Tak, dia adalah orang yang sangat kaya. Okey tuan-tuan. Dan dia ada kedudukan yang tinggi di Mekah. Disebabkan oleh jalur keturunan dia. Tapi kenapakah orang ni disebut sebagai Abu Jahal, orang yang jahil? Jadi kalau kita dapat tengok dari sini, bahawa bila Allah sebut tentang orang yang tidak berfikir ni, kan, bukan orang yang tak cukup ilmu saja. Jadi bahkan jahil tu dia datang dataan, kalau kita tengok ada dari segi bahasa adalah tertutup. Di mana Allah menutup hati mereka untuk memahami ayat-ayat Quran. Kan, sebab apa mereka takut apabila disebut tentang la ilaha illallah, kan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang ni faham sebab mereka punya bahasa tinggi. So mereka faham apabila mereka tunduk kepada kalimah la ilaha illallah, means mereka tunduk kepada syariah Islam. Mereka terpaksa mengikut anchor Islam. Maka mereka tak boleh menipu timbangan. Mereka tak boleh melakukan rasuah. Mereka tidak boleh mencuri. Mereka tak boleh membunuh anak-anak perempuan. Dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila kita cakap tentang ilmu, kita cakap tentang ilmu, kan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu merupakan kewajipan bagi setiap orang Islam. Kenapa kita kena cari ilmu? Kan? Sebab sebab kita cari ilmu adalah supaya Allah mengangkat dari kita ke peringkat yang tinggi. Kan? Di mana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, di antara hamba-hamba Allah SWT yang takut padanya hanyalah para ulama. Kan? Hanyalah orang-orang yang berilmu. Kan? Ini adalah asas yang pertama. Kan? Asas yang pertama adalah mereka yang berilmu. Tapi berilmu dengan anchor dia apa? Dengan pancang agama Islam itu sendiri. Kan? Sometimes ada orang, contohnya orang putih lah, dia cerita orang putih kan. Kadang orang putih ni mereka ada moral ataupun etika. Kan? Tapi kadang etika tu pun contoh lah, paling simple kalau kita guna, kalau kita dalam bidang medik ni, kan, ada negara yang dia akan selamatkan baby daripada seorang mak. Contohnya bila 50-50 tengah dalam operation theater, dia berikan pilihan antara nak pilih ibu ataupun anak. Kan, kalau ikut agama Kristian dia akan pilih anak lah, sebab anak tu dia anggap berdosa waktu lahir. So dia orang selamatkan anak. Tapi kalau Islam kita tak lah, kalau kita boleh selamatkan ibu dia, kita selamatkan ibu dia dulu. Kan? Sebab kalau kata anak tu mati, ibu tu masih ada peluang untuk dapatkan anak lagi. Contoh macam itulah. Okey. So yang tu dari segi moral etik. So macam mana pun tak semua benda dalam dunia ni dia boleh dasarkan logika sahaja semata-mata. Dia kena ada tuntutan daripada agama itu sendiri. Kan? Itulah salah satu seni berfikir dengan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita tengok Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi daripada zaman Rasulullah sendiri, zaman sahabat sendiri, kita dapat tengok kan betapa mereka sangat-sangat menjaga tentang ilmu. Kan, kalau kita tengok dalam buku Saqafah, Ad-Da'iyah daripada Yusuf Al-Qaradawi, kan, introduction, kan, pengenalan dia semua bercakap tentang berfikir. Tentang berfikir dan juga kena berilmu.
Jadi mencari ilmu tu dia kena jadi satu proses sepanjang hayat, atau kita panggil sebagai badal hayat. Kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia kan, salah satu buku awal yang saya baca tentang dakwah ni adalah buku Badal Hayah, kan, di mana dia ada lebih kurang 100 buku yang dikeluarkan atas topik mencari ilmu sepanjang hayat. Bahasa Arab dia orang sebut Badal Hayah lah. Dan begitu banyak ilmu yang saya dapat lah daripada situ. Tapi kalau nak cakap tentang 100 buku tu tak boleh lah nak bentang kat sini kan. So kita just summarize tentang ilmu tersebut. Okay. Jadi ada kalanya kita merasakan bahawa ilmu kita banyak. Misalnya dah 214 syiri, dah banyak dah syiri. Alhamdulillah, saya yakin ilmu tuan-tuan makin banyak lah compare dengan saya ni kan. Bukan setiap hari saya boleh attend macam ni kan. Tapi Alhamdulillah masih ada banyak buku-buku yang saya baca lah. Okay, cuma the point daripada buku yang saya baca adalah untuk disampaikan kan, kenapa ilmu dia. Jadi apabila tanya kepada seorang yang bernama Abdul Bar Ibn Qasan, kamu siasa menjadi seorang yang berilmu selama kamu mencari ilmu. Apakah kamu sudah merasa banyak ilmu? Maka sesungguhnya kamu jahil, tidak berilmu. Itu maksud dia apa? Tak perlu maksud mungkin saya terus kepada jawapan daripada Imam Sufyan. Semua kenal Imam Sufyan Ibn Uyainah, merupakan tabi'in yang hebat pada zaman dia. Di mana dia mengatakan siapa orang yang sangat membutuhkan ilmu, siapa orang yang memerlukan ilmu, kan? Orang yang paling mengetahui di antara kamu, kan? So orang yang paling pandai di antara kita adalah orang yang paling perlukan ilmu, kan? Kenapa? Sebab kalau kata orang tu salah, macam doktor, doktor apabila salah bagi maklumat kepada masyarakat, mungkin sebab ilmu dia tak up to date, dan bagi ilmu yang salah, orang akan follow. Orang akan ikut kata-kata dia walaupun kata-kata itu salah. Okey, yang tu kenapa ilmu itu perlu di update pada setiap masa. Walaupun seorang doktor, walaupun seorang cikgu, seorang ustaz dan sebagainya, apatah lagilah seorang ustaz, lagilah perlu update ilmu knowledge dia. Sebab sekarang ni contohnya bila dah start ada COVID-19, pandemik COVID-19, dah ada vaksinasi dan sebagainya, kita melihat mungkin selamat golongan ilmuwan, tak ramai lah, sikit tak ramai. Golongan ilmuwan kan, tak sedikit banyak menolak. Contohnya vaksinasi. Itu adalah satu contoh penolakan. Sekarang ni dan di mana kita dapat lihat kes pandemik COVID-19 ni dia meningkat secara mendadak, termasuklah keterukan kes pada kanak-kanak sekarang ini. Okay, na'udzubillah. Kawan saya dekat Kepala Batas, Kepala Batas, dia mengatakan bahawa pada satu ketika kes kanak-kanak ni tak teruk di Hospital Kepala Batas. Tapi bermulanya virus Omicron dan juga Delta variant, sekarang ini banyak kes kanak-kanak yang teruk dan ditidurkan. Compare dengan pada fasa awal pandemik dulu. Waktu kes pada awal dulu orang dewasa yang teruk, kanak-kanak okey. Tapi sekarang ni untuk Omicron dan Delta, banyak kes kanak-kanak yang teruk. So yang ni adalah updated knowledge apa yang berlaku sekarang ni untuk pengetahuan tuan-tuan lah. Itulah kenapa government menggalakkan peak imunisasi untuk kanak-kanak tu sendiri. Dan saya yakin tuan-tuan boleh berfikir dan memilih yang terbaik untuk generasi ke depan. Okay. Untuk diri sendiri dan juga generasi ke depan, terutama anak-anak kita insyaAllah. Anak saya pun dah kena vaksin dah, umur 6 tahun. Okay. Dan baru ni satu keluarga kami, tak semualah dijangkiti COVID-19. Tapi Alhamdulillah semua hanya dikuarantin di rumah, diisolasi di rumah. Dan tak teruk lah, tak kena masuk hospital, Alhamdulillah. So sehari, 2 hari sakit, lepas tu okey. Dan itulah Allah ujilah dengan COVID-19 ni. Baru je habis isolasi, lebih kurang 2 minggu lepas sebab COVID. Tapi tak apa, bila kita diuji tu kita ada masa sikit lah nak baca dan sebagainya. Kat situ lah boleh nak khatam Al-Quran ke, nak khatam buku sebab dalam bilik tak boleh buat apa
So macam ujian tu adalah satu rahmat lah pada masa tu. Jadi sedikit saya nak cerita sikit lah tentang ilmu. Jadi pada satu zaman pada zaman tu kita ada seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. So kalau tuan-tuan tengok sejarah Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, beliau adalah seorang sangat hebat. Kan, sehingga kalau kata orang yang nak berguru dengan dia ni sanggup datang daripada jauh, daripada negara luar untuk bertemu dengan beliau ni. Sebab ilmu yang sangat hebat. Imam pada masa tu. Sampai orang panggil imam tu kira hebat lah. Kan? Siapa-siapa yang disebut imam pada masa tu memang hebat. Macam Imam Asyuti, kan? Imam Fakhruddin Ar-Razi, kan? Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Mereka ni semua dipanggil imam. Sebab dia orang membawa impact kepada dunia pada masa tu. Bukan dia orang bawa impact kepada negara Islam saja, tapi dia membawa impact kepada seluruh dunia. So dia dipanggil gelaran imam. Okay. So pada waktu tu dia bertemu dengan seorang anak muda. Anak muda ni sangat muda lah, bawah 20 tahun. Okay. Tapi anak muda ni kelebihan dia adalah dia menguasai ilmu nasab, tentang ilmu keturunan. Okay. Jadi bila dia bertemu dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Fakhruddin Ar-Razi kenal dia, imam yang sangat hebat ni, dia turun daripada kerusi dia, kan, dia minta budak muda ni untuk naik ke kerusi dia. Duduk kat tempat imam tu. Sebab dia cakap kata, aku ni kan tak ada ilmu tentang nasab, tapi kamu ada ilmu tentang nasab. Sekarang ni kamu adalah guru, aku adalah murid kamu. So bayangkan seorang imam yang hebat bertemu dengan anak muda, kan, yang mungkin ilmu dia tak sehebat ilmu agama Imam Fakhruddin pasti, tapi disebabkan oleh dia ada specialty pemahaman tentang nasab, kan. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ni minta dia jadi guru kepada imam tu, kan, mengajar di hadapan. Tapi kita dapat tengok budaya, bukan saya cakap semualah, tapi apa yang berlaku di beberapa tempat lah, apabila saya pergi ke beberapa masjid dan sebagainya, kan, kita melihat di mana orang-orang muda banyak yang dipinggirkan, kan. Dan kalau kata bagi pendapat ni susah orang nak terima lah, kan. So macam disayangkan. Sebab saya yakin ada yang bagus, tapi ada orang-orang yang mungkin dah agak berumur sikit, kan. Biasa ayat yang biasa digunakan adalah kan, aku ni dah makan garam lagi lama daripada kamu, kan, kamu tu setahun jagung baru, kan. Tapi ini adalah perkataan biasa, kan. Pergilah mesyuarat mana-mana pun banyak yang macam ni, kan. So kita tak nak lah budaya macam ni berlaku, kan. Sebab kita dapat tengok contoh yang diberikan oleh even Rasulullah, kan. Rasulullah melantik Usama bin Zaid pada masa tu berumur bawah 20 tahun sebagai komander perang. Kalau kita sekarang ni kalau umur 18 tahun tu jadi komander perang, siapa nak bagi ya? Tapi Rasulullah melantik Usama bin Zaid. Dia tak lantik Khalid Al-Walid, kan. Dia tak lantik Umar Al-Khattab, dia tak lantik Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia lantik seorang anak muda, kan. Jadi kita nak mengatakan kat sini apa? Bahawa ilmu itu dia tak ada limitation umur, kan. Ada orang ada kelebihan dia daripada segi part keilmuan satu bidang tu. Jadi kan kita kan sebagai orang yang mungkin macam saya pun dah 30 lebih dah, kan. Kita kena bagi ruang sebab kita pernah muda juga, kan. Kita pernah ada semangat macam tu, kan. Kita pernah ada dia punya orang panggil apa? Hamasah Asy-Syabab, kan. Hamasah Asy-Syabab dengan pengalaman syuyukh. Saya lupa dah perkataan bahasa Arab, kan. Tapi kita cakap itu semangat seorang pemuda, kan, digandingkan dengan pengalaman orang-orang yang syekh. Macam tuan-tuan ni semua syekh ni, ramai syekh kat sini. Ada syekh yang belah lelaki, ada syekh yang perempuan juga. Jangan naik syekh dah. Okey, tapi kita sebut tentang keperluan untuk kita gandingkan orang muda dengan orang-orang yang berpengalaman, orang-orang lama,
Kan? Jangan kita kan, pasti orang lama ni dia memandu kan, dia drive. Orang muda ni kan dari segi semangat dia. Jangan kita stop. Kan? Kadang kalau kita tengok masa kecil-kecil kan, anak kita akan tanya banyak kali soalan kan. Abah tu burung apa? Tengok ada apa video kan, video petonah ke apa kan. Dia tanya ayah dia kan, ayah tu burung apa? Ayah dia jawab burung murai. Kan? Banyak kali dia tanya soalan yang sama. Burung murai apa kan. Tapi kira macam sampai satu saat tu ayah dia marah kan, sebab dia tanya soalan tu kan. Tapi itulah kan. Itulah terkadang dia punya semangat dia untuk belajar. Jadi kita jangan stop. Kan? Orang-orang yang ada semangat ni kan, untuk bantu kita. Sebab apa? Sebab apabila kita dah makin berumur, kita makin tak larat. Banyak benda kita tak larat dah. Sebab itulah limitation. Allah jadikan dia satu benda yang bila kita makin naik umur makin tak sihat. Tadi pun cerita ada family apa, suami dah naik wheelchair, dah tak larat nak jalan kan. Jadi itulah umur dia sampai masa dia akan macam tu kan. So apa yang kita kena buat ni, pelapis ni lah. Pelapis ni yang perlu kita jaga kan, dan untuk kita bawa mereka menjadi lebih baik ya, untuk menggantikan kita kelak insya-Allah. Okey. Jadi yang tu baru mukadimah ni. Okey, kita go through sikit tentang buku tu. Berapa lama masa Cikgu Rahim? InsyaAllah boleh lagi, insyaAllah. Okey. Tadi kita cakap tentang seni berfikir. Jadi saya akan go through sedikit tentang summary pada buku yang saya baca ni lah. Dia satu buku adalah Thaqafah Ad-Da'iyah daripada Yusuf Qaradawi, dan sedikit buku juga daripada Ustaz Hafizah Jamil tentang seni berfikir yang hilang. Di mana buku ni dia summarize pemikiran Yusuf Qaradawi ni adalah sebuah buku yang ringkas. Okey. Sekejap Okey. Jadi antara awal daripada buku ni adalah ini mungkin isu yang sensitif di mana penulis ni dia menulis tentang hukum hudud. Kalau sebut hukum hudud ni semua semangat lah kan. Siapa curi potong tangan. Tapi kita melihat pada realiti agama Islam ni dia melihat pada realiti masyarakat. Kan ketika undang-undang itu tidak berlaku kepada orang-orang yang kaya contohnya, orang yang mencuri. Yang mencuri banyak dengan orang yang mencuri sikit, hukuman dia berbeza. Yang orang kaya dia terlepas daripada perundangan, manakala orang yang miskin dihukum penjara lebih lama kan. Bukan kita cakap tentang politik, kita nak cakap tentang realiti zaman. Kan? Kita tak cakap tentang negara Malaysia saja, even negara luar. Kan? Kita dapat melihat cara berfikir yang saya rasa macam agak pelik di mana kita dapat lihat contoh paling simple. Kan, orang yang korup disanjung, tapi orang yang mencuri sikit ni kita tangkap dia dan kita penjarakan dia. Okey. Ataupun contohnya kan, orang kalau kata orang tu orang Islam kan, dia menjadi pemimpin tapi dia zalim. Okey. Tapi kita kata okey kan, daripada kita ambil orang lain. Contoh macam tu Jadi macam dia jadi satu ekstrim satu part. Jadi satu ekstrim satu part di mana kita memilih orang yang zalim untuk memimpin kita. Na'udzubillah min zalik. Tapi itulah ujian pada zaman sekarang ni di mana kita nak memisahkan antara kebenaran dan kebatilan tu. Memang kita diuji betul-betul lah sekarang ni zaman sekarang. Kita minta Allah beri petunjuk pada kita. Jadi apabila kita bercakap tentang even hudud dan sebagainya, kita kena melihat bahawa kan hudud ni dia tak banyak bincang tentang soal syariah sebenarnya. Dia banyak bincang tentang soal perundangan. Kan? Jadi apabila kita nak tengok tentang masalah hudud dan sebagainya, kita kena melihat beyond that. Kita kena melihat lebih daripada itu. Kan? Sebenarnya apa sebab hudud tu. So kita kena tengok balik kepada maqasid syariah, iaitu
kenapa dilaksanakan sebuah undang-undang, sebuah hukum Islam dan sebagainya, kena tengok balik apakah objektif dia. Kan, kalau kata kita nak buat undang-undang tapi tak capai objektif dia, macam kalau kata cikgu lah, cikgu mengajar kan, kadang melepaskan batu di tangga. Yang penting habis modul. Kan? Yang penting habis apa ngajak tentang matematik lah, belajar tentang differential dan sebagainya. Kan habis ngajak budak-budak tak faham mampu FP lah. Macam tu. So dia tak mencapai objektif syariah tu sendiri. So kita kena tengok balik pelaksanaan seperti ini. Kan? Tapi of course kita akan happy kalau kata perundangan-perundangan Islam ni dilaksanakan lah. Tapi of course kita mengharapkan pelaksanaan dia adalah adil lah kepada semua. Jadi tentang Saqafah Da'iyah ni, kan, kalau kita tengok Besok Karawi pernah bentangkan benda ni dekat Universiti Islam Madinah, di mana beliau mengatakan bahawa orang Islam ni dia perlu menguasai beberapa cabang ilmu. Kan? Ada 6 cabang ilmu yang perlu dikuasai oleh orang-orang Islam. Yang pertama adalah ilmu agama. Okey, yang kedua adalah ilmu sejarah. Yang ketiga ilmu sastra dan bahasa. Yang keempat ilmu kemanusiaan. Yang kelima adalah ilmu sains. Yang keenam adalah ilmu hal ehwal semasa. Buka sikit yang bincangkan benda ni ya. Tapi tak apa. Sebab yang ni adalah point untuk kita berfikir lah. Okey, kalau kita cakap tentang ilmu agama, ilmu agama ni contoh saya bagi paling simple lah. Mungkin semua biasa dengan perkataan syariatullah dan juga sunatullah. Okey, saya bagi contoh lah. Tadi rasa contoh ni memang berlaku kat mana-mana pun. Seorang petani, orang Islam, dia adalah petani. Dia ada kebun. Okey. Petani ni adalah orang yang kuat beragama. Rajin solat, rajin ngaji. Semua ni semua rajin dah tentang beragama. Tapi dia ada kebun. Tapi dia pergi kebun dia, contohnya pukul 8 pagi. Pergi kebun dia. Hari tu dia siram sehari je. Lepas tu dia balik, dia doa pada Allah supaya kebun dia tu diberi ribuan buah contohnya. Tapi sekali dia siram pokok sehari. Ada seorang Cina yang ada kebun. Dia bukanlah orang Islam. Tapi dia bangun pukul 4 pagi. Pukul 5 pagi dia dah pergi kebun untuk siram pokok dia. Tengah hari dia tengok dari segi baja dan juga kalau ada masa perosak. Kemudian petang dia siram lagi. Biasa contoh macam ni. Yang ni memang selalu contoh macam ni. Daripada segi syariat Allah, kita nampak lelaki ni bagus lah. Tapi dia tak menyelesaikan satu part iaitu sunatullah. Bahawa dalam dunia ni dia ada peraturan-peraturan dia. Siapa yang berusaha dia akan berjaya. Walaupun orang yang Cina ni bukanlah orang Islam, walaupun dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah, tapi penghasilan kebun dia pastilah akan lebih baik daripada orang agama ni. Of course kita nak sangat kalau kata orang yang beragama ni yang macam orang Cina tu tadi, kita nak orang macam ni. Tapi kita boleh kira dengan jari even kalau kita tengok dari segi ekonomi, very simple. Dari segi ekonomi. Penguasaan ekonomi di Malaysia contohnya, siapa yang paling banyak menguasai ekonomi? So kita tahu siapa so tak perlu nak bentang lebih-lebih. Tapi kita nak cakap tentang bahawa syariatullah dia seiring dengan sunatullah. Itu apa? Syariah tu dia ada objektif dia untuk dicapai, iaitu sunatullah tu sendiri. Okey. So kalau kata kita nak berjaya dunia dan akhirat, dua-duanya kita kena dalam genggaman kita. Okey, kita tak boleh hanya berharap dengan doa kita saja, tapi kita lupa tentang usaha. Kita dapat tengok kenapa umat Islam terutama generasi sekarang ni dia tak boleh nak maju. Okey, kalau kata kita tengok dalam buku contohnya Ustaz Fahrul Joy di mana dia tulis buku tentang mencintai kerana Allah.
Semua kenal ke Ustaz Faruja kan? Yang tulis Gentar Rasa. Dia ada website Gentar Rasa dan dia adalah pengurusi Telaga Biru. So kalau kata tentang buku Al-Ustaz dan sebagainya tu, dia antara dia punya CEO lah, penulis dia. Kan? Dia mengatakan kenapa generasi tamu kat Malaysia ni dia tak boleh nak maju, dia cakap kata. Dan kenapa tak boleh pergi jauh? Dia cakap sebab masalah dia adalah orang Islam ni dekat Malaysia ni, dia meletakkan cinta. Meletakkan cinta. Sebab apa? Dia cakap kata cinta ni seperti raja dalam hati kita. Kan? Apabila cinta tu diletakkan pada tempat yang betul, kan, dia akan menghasilkan outcome yang betul. Tetapi kalau kata cinta tu diletakkan pada tempat yang salah, kan, dia akan menghasilkan perkara yang salah. Kan? Dia kata kenapa generasi muda dia kata, kan, jauh daripada agama ni. Sebab daripada kecil, mak ayah tak didik anak dia untuk cinta kepada Allah. Dia lebih fokus pada cinta kepada objek. Ataupun kurangnya perhatian dia kepada anak-anak. Kan? Dia anggap bahawa cukup cikgu kat sekolah ajar, kan, nanti balik pandailah dia. Ini adalah satu pemikiran yang sangat bahaya. Kenapa generasi kita tak boleh nak pergi jauh? Okey? Ataupun dia menjadi terpesong daripada agama ni. Sebab apa? Daripada kecil mereka tidak diajar untuk berfikir. Itu satu. Dan tak diajar bahawa anchor mereka adalah agama itu sendiri. Kan? Apabila meletakkan cinta pada tempat yang salah, kan, mereka akan jadi salah lah cerita dia. Kan? Mereka akan letakkan cinta tu pada benda yang kita anggap objek. Mereka lebih mencintai batan tubuh, kan, dibandingkan dengan soal hati mereka. So yang ni kita kena fikir balik lah. Sama macam semua yang kat sini semua dah ada anak-anak, cucu lah. So kena mula didik mereka untuk berfikir. Kan? Kena didik mereka untuk berfikir. Sebab kadang kita rasa bahawa mereka faham, kan? Tapi sebenarnya tidak. So di situlah kita kena mulakan untuk meletakkan pancang yang terbaik, agar mereka walaupun mereka mungkin salah-salah sikit, tapi mereka boleh kembali ke jalan disebabkan mereka ada asas agama, asas berfikir yang baik. Okey? Apabila kita cakap tentang ilmu agama, okey, dan tidak ada yang lebih baik katanya daripada orang yang menyeru kepada mematuhi perintah Allah serta sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata semuanya aku adalah dari orang-orang Islam. Surah Fussilat ayat 33. Dan dekat sini surah ni dia menunjukkan bahawa kewajipan untuk orang-orang Islam itu untuk berdakwah. Kan? So tak kisahlah kita ni siapa. Kan? Kita ni cikgu ke, kan, kita ni orang kutip sampah ke, kita ni doktor ke, jurutera dan sebagainya, kita tak boleh melepaskan diri kita daripada menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kan? Janganlah kita beragama seorang-seorang. Kan? Kita kena mendekati masyarakat. Di mana kita dapat lihat masyarakat Islam sendiri dah jauh daripada Islam. Masyarakat bukan Islam pula tak kenal Islam. Jadi yang kita kena takut bila Allah tanya kita dekat akhirat kelak, kan, apakah yang telah kita buat untuk memberikan kefahaman Islam kepada orang Islam dan juga masyarakat yang berhampiran kita. Mungkin jiran-jiran kita ada yang Cina, ada yang India, ada yang Sikh dan sebagainya. Kan, berapa jauhkah mereka disentuh tentang agama kita? Okey? Berapa jauhkah kita telah didik mereka dengan akhlak kita? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyalah kepada diri kita sendiri. Jadi umat Islam tu, kan, dia bertanggungjawab. Jadi Yusuf Al-Qaradawi, dia mengatakan bahawa adalah menjadi satu kemestian buat para pendakwah untuk mempersiapkan senjata buat dirinya, yakni bekalan tertentu sekiranya mahu memerangi perangan menentang kejahilan dan juga kebatilan. Jadi senjata tu apa? Tadi saya sebut yang 6 tadi tu. Yang pertama adalah agama, iaitu iman, akhlak dan ilmu. Kan? Di mana kalau kata kita nak mengajak orang ke arah kebaikan ni, kita perlu menunjukkan akhlak yang baik dulu. Sometimes ini yang kita lupa. Kan? Jadi apabila kita sampaikan ilmu, kita kenalah menuntut ilmu dulu. So sekarang ni dah kita dah banyak ilmu ni, pertanyaannya apakah kita dah menyebarkan ilmu kita dapat?
Banyak daripada kita simpan je ilmu pada hari ni. Even ilmu-ilmu sebelum ni. Dah kena mula dah. Kan? Dah ada 214 episod ni. Kan? Sepatutnya paling kurang 1%, 2% dah ada dah. Kan? Dalam mindset untuk kita sampaikan ilmu yang kita dapat. Sedikit ataupun banyak. Ya? Kemudian yang seterusnya adalah ilmu agama. So ilmu agama ni, selain pada yang saya sebut tadi, ilmu agama ni, iaitu kita kena belajarlah Al-Quran betul-betul. Okay? So apabila kita baca, kita kena memahami tajwid dia, cara bacaan dia, kan? Dan yang paling penting adalah kita memahami kenapa ayat tu macam tu. Okay? Tentang kita baca hadis ataupun Al-Quran, kan? Kena memahami makna je dan kenapa ayat tu berbunyi macam tu. Kan? Macam ni cara sebutan dia. Kan? Sebab apa kita nak pastikan apabila kita sampaikan kepada orang, kan? Dia adalah sama pemahaman macam mana sahabat-sahabat Rasulullah pun faham juga tentang ayat tersebut ataupun perkataan-perkataan yang disebut tu. Jadi kemudian yang kedua adalah sumber hadis. Jadi of course hadis ni memang tugas adalah untuk memperincikan dan juga dari segi praktikal bagaimana Al-Quran tu nak dilaksanakan. Dan sebolehnya kita mengelakkan, bukan sebolehnya lah, sepatutnya kita kena mengelakkan hadis-hadis palsu terutamanya. Sekarang ni masyarakat ni banyak tengok pada hadis palsu. Sebab apa? Hadis palsu ni dia nampak sedap didengar sebab dia banyak dia punya cerita dia. Cerita yang pelik-pelik. So kena hati-hati dan make sure hadis yang kita nak sebarkan pun hadis yang daripada sumber yang sahih. Okey? Jadi ilmu agama yang seterusnya adalah perlulah kita punya akidah yang kuat. Sebab akhir sekali kita nak make sure manusia tu dia kembali kepada Allah dengan cara yang benar. Kita tak boleh nak sampaikan ilmu tapi at last dia menyimpang daripada agama Allah sendiri. Itulah kenapa kalau kita tengok orang barat ni, kan, mereka menolak agama, sebahagian daripada kehidupan mereka. Kan? Mereka mengasingkan contohnya politik dengan agama contohnya. Itu adalah salah satu part lah. Okey? Tapi ada sejarah je lah kenapa mereka menolak. Kemudian seterusnya adalah ilmu sejarah ataupun al-saqafah at-tarikhiyah. Kan, tentang tarikh. Kalau kata dulu masa belajar kat sekolah, majoriti student tak suka sejarah. Tak tahu Cik Ibrahim. Dekat tentang sejarah semua ngantuk. Semua tak berminat dengan sejarah. Okey. Semasa sekolah dulu yang saya paling minat adalah ilmu sejarah dengan ilmu geografi sebenarnya. Okey. Sebab kita melihat bahawa sejarah tu, kalau kata kita faham betul-betul sejarah ni, kan, ada part yang mungkin kita boleh belajar daripada dia dan ada part mungkin yang kita boleh ambil ibrah daripada sejarah tu supaya dia tak berulang balik. Kan, kita dapat lihat contohnya kenapa berlaku kes COVID makin meningkat sekarang ni. Compare dengan pada masa 1906. Kan, pada waktu tu ada Spanish flu dengan kematian yang sangat tinggi. Pada abad ke-14 kita ada penyakit hawar, bad plague, yang membunuh hampir setengah daripada populasi dunia. Kan? Tapi sekarang ni masih ada lagi orang yang menolak vaksin contohnya. Sedangkan kita dah ada salah satu metod untuk mengurangkan risiko kematian dan jangkitan dengan menggunakan vaksin. Dulu tak ada, sekarang ni dah ada. Tapi masyarakat tak belajar daripada sejarah. Jadi kita dapat lihat sekarang ni contohnya kes kematian meningkat balik, kes ICU pun dah penuh balik. Dan ramai yang menolak vaksinasi. Kan? Ini adalah salah satu sebab yang saya dapat tengok adalah kurangnya memahami ilmu sejarah. Okey? Jadi daripada sejarah juga kita belajar daripada Rasulullah dan juga Nabi-Nabi sebelum ni. Kan? Di mana pada zaman Ta'un juga, kan, Rasulullah dan juga sahabat-sahabat meminta mereka diasingkan, diisolasi. So siapa yang berada di kawasan wabak tak boleh keluar daripada kawasan wabak. Siapa yang tidak berada di kawasan wabak jangan masuk kawasan wabak. Daripada awal sekali agama dah ajar dah benda ni. Okey? Tapi yang saya tak faham kenapa ada orang ramai refuse apabila kita cakap tentang physical distancing, tentang isolasi, masih mengambil ringan. Adakah mereka tak belajar daripada sirah
Adakah mereka tak belajar daripada sunnah? Yang ni yang kita kena fikir baliklah. Yang ni saya cakap tentang seni berfikir yang hilang. Tak boleh nak fikir. So yang ni ilmu yang kita kena balikkan masyarakat. Jadi apabila kita cakap tentang sejarah juga, sebab sejarah ni dia menjadi bukti yang nyata tentang seluruh agama. Okey. Jadi sejarah macam mana pun dia akan jadi sumber selepas Al-Quran dan hadis untuk kita memahami macam mana kehidupan Rasulullah, macam mana golongan sahabat dengan tabi'in dan sebagainya. Dia adalah berdasarkan sejarah. Dia sebut tentang Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Dia berkaitan dengan sejarah. Yang ketiga adalah sejarah ni dia bantu kita untuk analisis dan juga untuk kita memahami realiti kehidupan semasa kita. Kan? Mungkin ada benda yang berkaitan dengan kehidupan kita berkaitan dengan sejarah yang lampau. Yang boleh kita ambil ibrah. Okey. Dan kita juga kena berlaku adil sebab sejarah ni dia akan datang dengan begitu banyak pemikiran-pemikiran. Dan apabila kita memahami pemikiran-pemikiran ini berdasarkan sejarah macam mana dia orang wujud sebenarnya, kita akan lebih adil lah dalam untuk kita merujuk dari segi ilmu dia. Kemudian ilmu sastra dan bahasa. Yang ni Yusuf Al-Qaradawi sebut bahawa ilmu sastra dan bahasa ni pun perlu dikuasai. Contohnya macam mana nak belajar bahasa Arab dengan cara yang betul, nak baca bahasa Inggeris yang betul. Yang inilah peluang untuk kita pelajari ilmu-ilmu. Even nak belajar bahasa Mandarin ke, nak baca bahasa Tamil ke dan sebagainya, sebab ia adalah satu keperluan sekarang ni. Dan juga ilmu kemanusiaan. So kita tengok sekarang ni masyarakat ni lebih laju tangan dia daripada akal dia. Kita dapat tengok contohnya ada yang even mengkafirkan saudara semuslim. Sekarang ni kita dapat tengok ada yang mengkafirkan contohnya even kita punya DG Datuk Isham. Na'udzubillah. Sedangkan dia adalah muslim macam kita, kan? Mereka mengatakan bahawa dia adalah ejen Yahudi, Zionis, kan? Dia adalah mata-mata WHO dan sebagainya. Kan kita minta simpang lah, kan? Adakah mereka ni tak berfikir, kan? Sehingga mengkafirkan saudara semuslim. Na'udzubillah min zalik. Dan siapa yang mengkafirkan saudaranya, saudara se-Islam, kekafiran itu akan kembali kepada orang tersebut. So kita minta simpang lah. Jadi ilmu kemanusiaan ni pun banyak. Dia ada ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, dia ada ilmu falsafah, ada ilmu berkenaan akhlak dan juga ilmu berkenaan dengan sejarah. Okey. Adakah kita nak ambil semua ilmu ni? Tak. Ilmu ni dia macam kita makan ikan buntai. Kena pandai ambil isi dia, tapi kena buang mana racun. Okey. Isi yang sedap tu kita makan, tapi racun dia kita kena buang. Okey. Dan juga ilmu sains. Dan ini perlulah dikuasai oleh semua orang juga. Bukan semua perlu kuasai ilmu sains. Tapi at least basic pada ilmu sains. Contohnya sekarang ni dah ada pandemik COVID-19, dah ada vaksin, kan belajar sikit sebanyak tentang ilmu ni daripada saluran yang betul lah. Jangan baca dekat saluran yang salah. Apabila kita baca dekat saluran yang salah, of course, dia akan jadi salah lah cerita dia. Okey. Jadi dan terakhir adalah ilmu tentang hal ehwal semasa. As-saqafah al-waq'iyah. Okey, al-waq'iyah ni dia ada ilmu dia sendirilah, ilmu semasa. Okey, one of sahabat saya ada yang mengambil ilmu ni lah. Di mana kita kena ambil tahu dan dia faham tentang apa yang berlaku dekat negara Islam sekarang ni. Bukan saja Malaysia, malah di luar negara. Sebab kita tengok daripada realiti dunia Islam, ada realiti kuasa dunia yang menentang Islam, realiti agama-agama dunia semasa, realiti LGBT dan sebagainya. Jadi akhir sekali kita boleh katakan bahawa keperluan untuk setiap orang untuk mempunyai ilmu. Jadi mungkin itu sajalah kot. Mungkin yang terakhir saya mengasih kita tengok daripada buku Syakhsiyatul Muslim, Dr. Muhammad Ali Hashimi, di mana beliau menulis tentang ilmu.
di mana Muslim yang moden ni sentiasa meluangkan waktunya untuk belajar bahasa dan sebagainya. Kerana hal ini merupakan tuntunan zaman untuk mengetahui kembangan zamannya. Kan, ia mengetahui sisi negatif dan positif budaya, agama dan khazanah keislaman yang tulis dalam bahasa lain. Sehingga dengan bahasa lain itu juga ia bisa membela dan meluruskan apabila ada tindak penyelungan daripada tulisan-tulisan tersebut. So kita nak kena latih dah generasi kita untuk memahami ilmu-ilmu ni lah. Mungkin bermula daripada diri kita sendiri. Mungkin itu saja kot. Sedikit perkongsian ilmu tentang seni berfikir. Sebenarnya lagi banyak lagi, tapi kita ringkaskan. Mungkin itu saja kot Cikgu Rahim. Saya mendoakan agar tuan-tuan boleh cedok sikit lah ilmu ni. Tak banyak pun yang saya dapat bentangkan. Saya minta maaf kalau kata ada kekurangan. Tapi saya gembira dengan kehadiran tuan-tuan semua. Saya berdoa agar tuan-tuan diberikan kekuatan oleh Allah untuk berfikir dengan baik dan melahirkan generasi-generasi yang berfikir untuk kejayaan Islam pada masa hadapan insyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadil Dr. Muhammad Imanuddin Johar yang telah pun berkongsi ilmu yang diperolehi yang diperolehinya daripada pengalaman hidup dan juga pembacaan pada hari ini. Doktor menceritakan mengenai apa ilmu yang telah diperolehi daripada buku yang dibaca dan ditulis oleh siapa penulis buku tadi? Yusuf Al-Qadawi dengan Ustaz Asri. Buku daripada buku Ustaz Al-Fadil Ustaz Yusuf Al-Qadawi dan buku daripada penulis Ustaz di Malaysia Asrizan. Juga ada memetik daripada buku yang ditulis oleh Ustaz Baharul Muhammad Joy. Juga ada dipetik tadi. Apa merupakan Ustaz yang terlibat dalam penulisan buku-buku agama yang sangat baik yang kita boleh baca kerana penulisannya sesuai dengan bahasa Melayu moden yang kita gunakan sekarang. Jadi kitab-kitab lama, kitab-kitab orang panggil kitab kuning dulu, penulisan dia, bahasa lama memang susah juga kalau kita nak faham. Jadi banyak digunakan di surau-surau di masjid yang dibaca banyak, tetapi hanya ustaz-ustaz yang biasa mendengar guru membacakannya baru boleh mengajarkannya kepada kita, kerana kalau kita baca macam tu mungkin susah nak faham. Tetapi buku-buku yang seperti mana yang Ustaz Imanuddin sebutkan tadi, bahasanya adalah bahasa yang ditulis adalah bahasa semasa yang kita pakai sekarang. Jadi kita akan mudah faham seperti mana yang diterangkan. Jadi terima kasih ilmu yang disampaikan mengenai seni berfikir tadi. Seni berfikir yang Ustaz kata banyak seni berfikir yang diliskan sebagai 6 daripada ilmu. Sebab ilmu yang patut kita pelajari yang dah hilang, banyak hilang. Terutamanya generasi muda yang kita perlu tarik balik supaya berminat untuk memahami, supaya mendekati balik, supaya menjadi penerus generasi umat Nabi Muhammad SAW yang meneruskan usaha Nabi Muhammad SAW, terutamanya dalam berdakwah untuk menjadikan generasi kita pada masa akan datang lebih baik daripada kita, yang akan menjaga agamanya dan yang akan menjadikan agama kita agama yang terbaik. Di mana seperti mana kita selalu dengar bahawa iman kita ni sentiasa turun naik. Begitu juga dengan agama Islam, ada masa dia akan menurun dan ada masa dia akan naik. Jadi kalau kita jaga generasi muda kita, insya-Allah Islam akan kembali menjadi kuat dan menjadi agama yang terbaik di muka bumi ini. Memang kita pasti akan
akan dihormati semula insya-Allah. Berbanding pada waktu ini OIC sendiri tak dipedulikan. Macam itulah keadaannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana apa Doktor sebutkan tadi, kita rasa betul lah, bukan saja setakat apa ilmu perubatan, malah Dr. Muhammad Imanuddin juga mendekati ilmu agama dan boleh bercakap hal yang demikian. Jadi mungkin boleh juga cerita macam mana boleh apa boleh mampu berminat kepada perkara-perkara yang kita bincangkan. Kerana kita tengok pada waktu kini anak-anak muda tak banyak minat. Tapi wallahualam sebenarnya kita ada ustaz yang bercakap kata pada ketika ni kita ingat anak muda kita ni tak berapa faham, kita lebih faham bahasa kita selalu pergi masjid, surau, dengar pengajian. Yang kita tengok di pengajian di surau dan masjid terdiri daripada yang hadir tu banyaknya orang dah pencen lah. Anak-anak muda tak ada. Tetapi ustaz kata bila diuji, kalau dicakap ilmu mereka lebih jelas lagi. Ada satu ustaz tu bagi contoh, dia tengok di lebuh raya, di tarik nar buraya, usaha dia tunggu, dia tengok di surau, macam mana orang ambil uduk. Dia tengok antara orang yang dewasa, orang yang dah berusia dengan orang muda. Kalau dia perhatikan, dia tengok, dia kata nampaknya orang muda tu lebih memahami cara beruduk yang betul berbanding daripada orang yang dah pencen ataupun dah berusia ni. Iaitu contoh dia, kalau dia ambil uduk, dia kena meratakan air ke anggota uduk dia. Contoh dia kaki, dia kena menyelati tangan kat kaki dia supaya air masuk. Tapi dia dapati orang tua, dia lalukan kaki dia saja dekat air tu, dia tak silatkan. Tapi orang muda tengok kebanyakan mereka akan buat macam tu. Jadi daripada situ dia kata, kalau kita tengok pula di surau, di masjid, bila pengajian yang mengajarkan ilmu macam tu, hal solat, hal wuduk dan sebagainya, orang tua yang ramai. Tapi maksudnya mereka lah ada ilmu tu banyak, tapi tak tahu macam mana. Tapi orang muda tu lebih mahir. Kerana apa? Mereka sebenarnya bukan tak belajar, mereka belajar dalam media sosial. Jadi dia boleh buka daripada internet, daripada Google, boleh cari benda tu semua, dan dia boleh tengok daripada YouTube, praktikal dilakukan bagaimana. Maksud dia mereka lebih memahami, dan mereka bila mereka belajar dengan teliti dan sampai maksud dia memahami benda itu dengan betul-betul. Sedangkan kadang-kadang kita belajar di surau dan di masjid, kadang-kadang kita belajar nampak ada, tapi mungkin hati ataupun pendengaran dan pemikiran tak ada bersama, mengantuk dan sebagainya, ataupun dengar saja tetapi balik hilang dan sebagainya. Jadi itu bezanya. Tetapi alangkah indahnya kalau sekiranya orang muda pun sama-sama turun ke surau dan masjid, kerana kita tahu itu adalah kelebihan kita solat berjemaah dan sebagainya. Walaupun ada, kita tengok di surau, di masjid, anak muda datang, selalunya habis solat bagi salam, mereka akan cepat, kerana orang muda ni banyak urusan dia kot. Wallahualam, nak cari rezeki dan sebagainya. Dia pun tak tunggulah, kuliah semua tak ada, tinggal orang yang dewasa saja. Jadi daripada pengalaman Dr. Muhammad Imanuddin, saya pun tahu terlibat dengan dakwah dan sebagainya. Ada organisasi yang terlibat dengan program-program, memprogramkan untuk anak muda dan sebagainya. Bagaimanakah kita nak mendekatkan anak-anak muda ni kembali mendekati surau dan masjid untuk bersama-sama dengan orang dewasa untuk berjuang meningkatkan, mengimarahkan surau dan masjid, dan juga seterusnya meningkatkan ilmu, budaya ilmu. Mungkin ada idea daripada dakwah yang dilakukan dalam organisasi Ikram dan sebagainya. Silakan Doktor untuk sedikit pengalaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas niatan Cik Ibrahim. Apabila Cik Ibrahim sebut benda macam ni, saya teringat sebuah buku yang saya baca masa universiti dulu. Buku ni tajuk dia adalah Bagaimana Menyentuh Hati. Bagaimana Menyentuh Hati. Buku dia. Nanti boleh tengok dekat Google. Buku tu ditulis oleh seorang anak murid kepada Imam Hasan Al-Banna. Jadi kalau tuan-tuan tengok saya sebut tentang imam tadi kan. So imam ni adalah bukan sekadar dia pandai agama saja, tapi dia merubah kan peta dunia ni. Okey, ataupun membuat perubahan yang besar dalam agama. So yang tu kenapa dia dipanggil sebagai imam. Okey. Jadi salah satu yang Imam Hasan Al-Banna selalu remind, dia cakap kata kan, cara kita nak beragama ni adalah kita kena dekat dengan Al-Quran. Cara kita nak berjaya dalam dunia ni, macam mana nak menjayakan dakwah ni kan, orang yang nak bawa dakwah tu dia kena dekat dengan Al-Quran. Dia kena memahami Al-Quran macam mana Al-Quran tu difahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Itu adalah pesanan beliau. Okey. Jadi dalam kita menanggapi isu orang muda, saya pun baru dilantik semula sebagai ketua untuk Ikram Pulau Pinang untuk sektor orang muda. Okey. Begitu juga terlibat juga dengan Majlis Agama Islam Negeri. Dalam, kalau kata tuan-tuan tengok ada yang sekarang ni dia ada program hikmah Pulau Pinang di bawah timbalan timbalan ketua menteri sekarang ni. So di bawahnya ada satu projek yang melibatkan sesuatu adalah kluster orang muda. Okey, di mana dia punya projek dia adalah untuk membawa orang-orang muda ni kembali mendekati masjid. Okey. Jadi masjid yang kita jadikan point sekarang ni adalah masjid yang dekat dekat Kepala Batas. Kan? Ada satu masjid dia panggil masjid orang muda kan, masjid yang baru tu. Disebab salah satu cara untuk kita tarik mereka ke masjid adalah ataupun surau adalah kita mengadakan aktiviti-aktiviti kan yang berkaitan dengan mereka. Kan? Sebab terkadang kita merasa kita kena panggil mereka dekat rumah kan. Dan terkadang kita nak mereka terus pergi solat dan sebagainya. Kan? Pada saya the most important point sekarang ni adalah untuk mereka mendekati. Kan mungkin dia orang masa azan dia tak solat kan dengan orang lain. Kan dia orang duduk main dekat luar kan. Macam contohnya ada tempat takraw. Kan even kita ada prepare gym. Kita ada prepare library perpustakaan. Jadi kita adakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan orang muda. Dan apa saja yang kita boleh buat untuk tarik mereka untuk datang. Kalau kita kena buat research untuk satu tempat tu, apakah yang mereka minat. Contoh kalau mereka minat badminton, ataupun mereka minat takraw, ataupun mereka minat futsal. Dan saya yakin dekat surau-surau ni dia ada ruang lapang. Ada sebahagian lah kalau kata yang rezeki surau yang luas sikit, tepi tu mungkin ada padang sikit dan sebagainya. Kan? Buat tempat futsal contohnya. Kan? Buat tempat futsal yang bersebelah dengan surau. Kalau boleh buat. Kan? Ataupun kalau tak boleh nak buat ruang kecil. Letak meja pingpong. Kan? Letak meja pingpong, panggil orang muda untuk datang main. Kan? Ajak mereka untuk datang main. Ajak budak-budak daripada awal untuk datang main. Bagi mereka rasa kedekatan dengan surau tu ataupun dengan masjid tu. Kan? Sebab lama-lama dia orang kata segan. Kan? Oh, ni orang semua masuk solat tapi kita tak solat. Jom join sekali. Kan? Sebab dakwah Nabi ni kalau kita tengok dekat Mekah ni dia ambil masa panjang. Kan? Belasan tahun dia ambil masa untuk dakwah di Mekah. Kan lama. So kita ni kan takkanlah masyarakat orang muda ni jauh daripada surau, baru kita nak dekatkan, kita dah nak paksa mereka kan untuk ikut apa yang kita nak. Kan?
Jadi untuk kita menarik orang-orang muda ni, kan, kita dah kena start rancang. Kan, apakah aktiviti yang orang muda minat? Kan, dia tak semestinya aktiviti agama. Kan? Dia aktiviti sukan. Yang tu adalah aktiviti yang paling senang tak orang muda. Kan? Dia orang tak minat kalau kita cakap tentang okey aktiviti untuk ceramah, join ceramah. Kan? Cakap kat orang muda macam tu dia lari dulu ah. Kan? Cuba kita cakap kata ni kita ada game dam. Kan? Kita buat pertandingan catur. Kan? Kalau tak ada ruang kita buat pertandingan pingpong dalam komuniti. Kan, ataupun pertandingan badminton, jemput orang muda untuk join. Kan, bagi hadiah sikit dan sebagainya. Jadi adalah salah satu cara yang bagi saya mudah untuk menarik orang muda sebab kita tak boleh mengharapkan mereka terus nak join the part of agama tu, walaupun kita nak kalau boleh diorang datang, diorang terus masuk dalam surau untuk solat. Tapi untuk baca Quran dan sebagainya, tapi itu tak boleh terjadi pada zaman sekarang. Untuk generasi sekarang ni, kita kena mulakan dengan apa yang mereka minat. So nak tahu apa yang mereka minat adalah buat research lah. Kan? So nanti saya cakap tentang hikmatus syuyukh wa hamasah asyabab. Ya? Tentang hikmah, kepintaran orang-orang syuyukh, orang-orang lama ni. Dan hamasah asyabab. Dia memanfaatkan semangat yang ada pada orang muda. Apabila mereka dah lama duk main bersama dengan kita pun jangan sekali main dengan mereka. Kan? Apabila mereka nampak kita pun bersama dengan mereka, kan? Lama-lama mereka akan rasa berminat dengan agama ni. Kan? Nah, pada masa itulah kita boleh cucuk sikit. Kan? Ajak mereka join. Kan? Kalau kata ada majlis. Even kita buat program yang mungkin yang mereka minat. Contohnya mereka minat nak bantu orang. Kan? Kita buat program surau untuk bantu masyarakat yang tak mampu. Kan? Ataupun contoh mereka rajin nak mengajar. Kan? Cikgu muda rajin nak mengajar pelajar. Kan? Kita panggil mereka untuk ajar anak-anak Korea. Untuk buat tuition dan sebagainya. Kan? Secara percuma contoh. Kan? Jadi salah satu cara untuk tarik orang muda. Utamanya untuk bersama dengan kita. Itu saja kot. Okey, terima kasih Ustaz. Kita pun dah sampai pukul 11 lebih dah ni. Saya rasa saya tak hari ni saya tak bercadang nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz kerana banyak dah ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kita tadi untuk kita hadamkan insya-Allah dan juga kita sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Jadi saya rasa program kita untuk malam ni cukup setakat ni. Jadi kita tutup, kita sudahi dengan doa. Jadi silakan Dr. Muhammad Imanuddin dengan doanya untuk kami aminkan insya-Allah. Mikrofon, Doktor. Mikrofon tak on. mikrofon tak on. Minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah fi su'il khatimah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Wasiqillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yahbu washrah suduraha faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekali lagi diucapkan terima kasih khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar yang telah sudi bersama kita lagi pada malam ni, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan yang terus istiqamah mengikuti program kita. Alhamdulillah. Jadi sampai setakat ni saja program kita pada malam ni. Kita sudahi dengan sama-sama membaca doa khatam Al-Quran bersama-sama secara bernasib. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.